Salam semua. Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan novel seram terkenal tahun 1980-an iaitu Siri Bercakap Dalam Jin, Jilid 1, penulisnya Tamar Jalis. Anggaplah cerita yang disampaikan ini adalah sebagai hiburan semata-mata. Jika ada kebetulan, anggaplah sebagai pengajaran. Dan terimalah kisah berikut ini. Siri 23, Roh Bayi Cari Ibu, Bahagian 2. Apakah arwah ayah Tok Kaya Sendi Diraja mempunyai hubungan sulit dengan makhluk asing? Apakah pokok-pokok bunga yang ada ditanam di kawasan kaki gunung itu mempunyai tujuan tertentu? Cukup sukar untuk saya memberikan jawapan pada pertanyaan yang timbul dalam diri saya itu. Kami pun meninggalkan kawasan kaki gunung itu. Waktu saya dan Datuk serta Pak Ayub Naim melintasi jabatan yang menintangi sebuah anak sungai, suara azan terdengar dari surau kecil yang terletak di tepi sungai. Datuk pun memutuskan untuk menunaikan fardu maghrib di surau Keramat Pulai. Selepas menunaikan sembahyang maghrib, kami meneruskan perjalanan ke rumah Tok Kaya Sendi Diraja. Kali ini saya tak mahu naik basikal yang dikayuh oleh Datuk. Saya memutuskan mahu naik basikal yang dibawa oleh Pak Ayub Naim. Kenapa? Saya mahu bercakap dengan Pak Ayub Naim. Terpulanglah. Boleh ke bawa cucu kami, Ayub? Boleh, apa salahnya? Saya pun terus melompat ke atas lanting basikal. Entah macam mana, Pak Ayub Naim terus bercerita tentang keistimewaan arwah ayah Tok Kaya Sendi Diraja. Menurut Pak Ayub Naim, ayah Tok Kaya Sendi Diraja pernah mendapat harta karun di kaki gunung, iaitu tempayan tembaga yang sumbing mulutnya. Tembayan itu tidak dibawa pulang, ditempatkan di satu kawasan dan dimandikan dengan air bunga-bungaan selepas sembahyang Jumaat. Sejak bertemu dengan tempayan itu, perniagaan bertambah maju. Lombong bicih terus dibuka hingga ke Jeram Mengkuang dekat Bidur. Bila ayah Tok Kaya Sendi Diraja meninggal dunia, tempayan tembaga itu hilang gaib entah ke mana. Lebih kurang pukul 9 malam, sesudah dimandikan dengan air bunga 7 jenis, Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya kelihatan tenang dengan penuh semangat untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Begitu juga dengan Nurbaya, Nurlin dan Pak Ayub Naim, suami isteri. Semuanya duduk di atas tikar mengkong panjang 12. Nurlin mengadu kepada Datuk yang dirinya terasa pening. Datuk pun menyuruh dia baring dekat ibunya. Sesuai dengan permintaan Datuk, hanya 3 batang lilin sahaja yang dipasang, menjadikan suasana agak samar-samar. Datuk pun duduk lurus. Mulut Datuk terkumat kamit. Suasana cukup sunyi, macam berada di tanah perkuburan di waktu petang. Hanya bunyi tekanan nafas saja yang kedengaran. Entah dari mana, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara lolongan anjing. Cukup menghairankan, sekitar kawasan itu tak ada orang yang memelihara anjing. Udara mendadak saja menjadi sejuk. Apa terdengar suara orang mengeluh dari bilik sebelah. Nurlin tiba-tiba bangun lalu memandang wajah ibunya. Bersedialah, sebentar lagi dia akan datang. Ujar Datuk perlahan-lahan tapi cukup tegas. Apa yang dikatakan oleh Datuk itu memang benar. Di hadapan, secara perlahan-lahan muncul semacam gumpalan kabus, bergulung-gulung dan kemudian menipis pula secara perlahan-lahan. Bila gumpalan kabus itu hilang, muka isteri Tok Kaya Sendi Diraja berubah menjadi pucat. Begitu juga dengan Nurlin. Ada lembaga berbentuk bayi, terapung-apung tanpa seurat benang pun. Matanya yang bercahaya itu memandang wajah Tok Kaya Sendi Diraja dan isteri. Dari situ beralih pula ke muka Nurlin. Siapa namamu, anak yang baik? Tanya Datuk. Saya belum ada nama, jawab bayi itu. Tidak terkeluar dari mulut bayi tersebut, tapi datangnya dari satu arah yang lain dan bergema pula. Datuk terus merenung ke arah bayi itu. Apakah kau yang punya rumah ni? Tanya Datuk. Badan Datuk saya lihat mula menggigil bagaikan digoncang oleh sesuatu. Kau tinggal menetap di sini? Soal Datuk lagi. Tidak, terdengar suara gema yang agak jauh. Kenapa kau ganggu Nurlin? Saya cuma nak jumpa mak saya, isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja mula menggelabah, kemudian terpekik tertahan-tahan.
Datuk memberi isyarat pada semua yang ada di situ supaya bertenang. Bila perubahan wajah jelas kelihatan pada Tok Kaya sendiri diraja dan isterinya. Apa pasal kau mahu menemui ibumu? Saya minta dipertanggungjawabkan. Maksudmu? Kenapa saya dibunuh? Jadi ibumu telah membunuhmu? Ya, waktu saya 7 bulan dalam kandungan, dengan pertolongan doktor, saya dikeluarkan dari rahim secara paksa. Sebaik saja suara itu hilang, diganti pula dengan suara tangisan. Suara itu terdengar sayup-sayup dan amat memilukan. Datuk meletakkan kedua belah tangannya atas tempurung lutut. Salah satu daripada api lilin di hadapannya dipadamkan. Kau mahu membalas dendam dengan datang ke sini? Bukan itu maksud saya. Jadi, apa tujuanmu yang sebenar? Saya perlukan nama dan pengakuan dari ibu yang sebenar dan kaum keluarga. Baiklah, selain dari aku dan cucuku, ada ayah, emak dan kakak dan adik engkau. Mereka sudah mengakui engkau sebagai keluarga mereka, ujar Datuk sambil merenung muka Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja dan isteri serta-merta anggukkan kepala. Datuk menggigit bibir lalu bertanya, siapakah orang yang selalu muncul di sini seperti yang pernah ditemui oleh cucuku dan orang lain tu? Bayi itu kelihatan berpusing-pusing lalu berdiri dekat dengan tiang seri. Dia seakan-akan ketawa menghadapi ke arah kami. Terdengar bunyi angin yang cukup kuat. Semua yang ada di ruang rumah berterbangan. Walaupun begitu, api lilin tidak jadi padam. Mereka adalah waris dari keturunan datuk nenekku. Merekalah yang memberi jalan kemewahan kepada keturunan ayah dan ibuku. Dan merekalah yang mendesak aku supaya menemui ibuku yang sebenar. Terdengar gema suara dari arah kiri Datuk. Baiklah, mereka sudah tahu sekarang. Mereka akui kau adalah keturunan mereka. Pulanglah, jangan ganggu kakakmu, Nurli. Datuk terus bersuara. Aku mahu bersalaman dengan mereka, minta bayi itu. Silakan. Keluarga Tok Kaya Sendi Diraja menghulur tangan. Ternyata mereka tidak bersalaman dengan bayi itu. Mereka hanya macam terasa angin yang tenang menaiki jemari mereka. Seperti waktu mula muncul, bayi itu terus berubah menjadi kumpalan yang kabur, kemudian menipis dan akhirnya terus menghilang. Setelah berapa detik berlalu, Datuk kembali bertafakur dan membaca sesuatu. Dengan nada suara yang parau dan mengandungi maksud tertentu, Datuk bersuara. Bangunlah, wahai hati nurani yang tidak dikuasai oleh nafsu. Bangun dan temuilah kami. Suasana bertambah sepi. Tak ada seorang pun yang sedar tentang isteri Tok Kaya Sendi Diraja yang jatuh pingsan. Datuk meletakkan tangannya ke atas dahi isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Saya tak tahu bila masa dia pingsan, kata Tok Kaya Sendi Diraja. Jangan khawatir, kita cari jalan yang baik, balas Datuk lalu menepuk tikar mengkuang panjang 12. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja bangun. Duduk bersila, wajahnya pucat. Sepasang mata merenung mata Datuk. Siapakah yang datang tadi? Hati nurani Cik Puan yang tidak dikuasai oleh nafsu? Tanya Datuk pada isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Dia mengangguk, wajahnya resah tak menentu. Kau gugur anakmu pada usia 7 bulan? Isteri Tok Kaya Sendi Diraja angguk kepala. Kenapa kau laku sekejap itu? Sebelum saya berkahwin dengan Tok Kaya Sendi Diraja, saya jadi tukang masaknya. Kemudian terjadi perkara yang tidak baik. Saya terus diam di bahagian atas rumah ni. Apabila genap 7 bulan, saya dan persetujuan Tok Kaya Sendi Diraja menggugurkan bayi ini dengan seorang doktor swasta di Kuala Kangsar. Satu pengakuan yang jujur dari isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Dan Tok Kaya Sendi Diraja mengakui apa yang dikatakan oleh isterinya itu memang benar. Datuk pun merenung wajah Tok Kaya Sendi Diraja. Awak berdua sudah melakukan dosa, ujar Datuk kepada Tok Kaya Sendi Diraja. Isteri dan suami berpandangan sama sendiri. Sekarang, semua peristiwa buruk itu sudah tidak menjadi rahsia lagi. Tok Kaya Sendi Diraja menundukkan mukanya yang baru sedar bahawa kekayaan yang ada tidak dapat menutup perbuatan terkutuknya.
Lupakan semuanya itu. Yang berdosa tetap berdosa. Hanya Allah yang maha besar lagi penyayang saja yang boleh menjatuhkan hukuman setimpal ke atas perbuatan kamu berdua, tambah Datuk. Tok Kais sendi diraja terus menarik tangan Datuk pergi ke ruang bawah. Saya mengikutnya dari belakang. Saya tidak tahu apa mereka bicarakan. Selepas bercakap, Datuk pun mengajak saya ke biliknya. Sebaik saja pintu bilik dibuka, wajah lelaki yang garang berbadan besar tercekat di dalam bilik. Datuk berhenti di hadapannya. Datuk pun memejam mata. Aku hanya datang untuk betulkan mana yang silap, kata Datuk pada lembaga itu yang bergerak ke kanan sambil tersenyum dan terus hilang.